kita punya profile Google Classroom, macam saya kata tadi, kita ada satu archive di sini dalam menyusun selain daripada kita boleh move untuk dia start. Contohnya kalau yang ni saya tak mau di atas, saya just move and then saya pergi to end. Maksudnya duduk kat bawah sekali lah. Okay. So kalau saya memang tak mau classroom tu memang dah lama, dah 2 tahun lepas. Okay, saya boleh archivekan dia atau menyimpan sementara saya punya bahan, contohnya katakan ni kemarin belajar kan. So saya archive dan saya archive, kita akan tengok dia hilang. So saya punya classroom di sini tak ada dah yang kemarin belajar tu. So kalau cikgu rasa classroom tu tak diperlukan lagi tak perlukan lagi, bukan dibuang terus pada kita punya profile, tak diperlukan lagi. Kita hanya archive saja. Nanti kita cari kat mana dia sembunyi, kan? Kita tengok macam mana dia sembunyi. Contoh katakan yang ni, saya archive kan. Saya tak mau tengok dalam saya punya profile terlampau banyak Macam kami di IPG memang banyak lah, kami dah bermula dah 2 tahun lebih, 2 tahun lebih penggunaan GC ni. So banyak, so kita paparkan yang mana ada saja yang kat sini, kan? So kita dah archive kan dan kita nampak yang kita rasa tenang lah sikit, tak banyak classroom kita kat sini. Tapi sambil-sambil tu cikgu boleh interrupt saya, tak ada masalah. Kalau nak tanya terus ke apa boleh maklum kat saya. Mungkin saya tak dapat lihat dalam chat, saya tengok dekat skrin ni. Okey, sebenarnya apa yang cikgu archive tadi, dia berada di sini kita panggil kat sini, panggil hamburger dalam istilah Google, hamburger lines ni. And then cikgu pergi kat bawah sekali, archive classes. Tadi yang apa yang saya buat tadi, PDPP dan PDPP Commission Thinking dan Kemahiran Belajar, ada dua yang saya dah archive. Dia ada lagi sebenarnya, dia tak dibuang. Okey, boleh ikut tak? Saya cepat. Boleh ke cikgu? Okey. Maksud dia archive ni di dalam archive classes, dia masih tak dibuang dalam profile kita. Sekiranya saya nak panggil balik, mungkin kelas ni saya nak gunakan juga untuk tahun depan, katakan tahun depan saya mengajar subjek yang sama dengan murid tu. Okey, saya hanya balik ke titik 3 ni, ada titik 3 ni. Sorry. Titik 3 ni dan saya restore balik. Saya restore. Okey, dan kita tengok dekat classes tadi, ada tak kemarin belajar tadi? So ada balik kemarin belajar. Okey, ni cara kita nak buat sedikit pengurusan dalam kelas kita. Macam secara fizikal lah kita susun balik kelas-kelas kita kan. Tengok mana kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas tahun ni. Tu contoh dalam register katakan. Okey, ada soalan tak tentang penyalinan pengurusan kelas ni? Ada nak tanya soalan tak? Doktor? Cakap kuat. Ya? Kalau kita archive tu, dia akan ada satu tempoh masa yang akan hilang terus ke seperti biasa dia akan ada? Dia tak akan hilang. Kecuali kita delete. Delete pun sebenarnya tak hilang. Cuma dia punya interface ni, macam saya tunjuk contoh tadi, ada satu yang saya archive. Kalau saya nak delete pun boleh. Tapi sebenarnya, saya tengok kat sini, archive classes. Katakan saya memang tak mau dah, orang kata tak mau dah kelas tu. Saya tak mau guna dah. Guna kelas ni. Saya tak mau guna dah. Kita boleh delete. Delete terus. Kat sini baru keluar delete. Dekat classes tadi tak keluar delete. Tapi walaupun kita delete, dia masih lagi ada dalam Google Drive kita. Tu kebaikan dia Google ni. Dia memang buat backup yang orang kata backup lah. Memang berhati-hati dalam backup. Walaupun di delete, dia masih ada dalam kita punya Google Drive. Nanti kita tengok. Kita tengok. Kita buat create classes ni, kita tengok contoh. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Selain daripada tu. Okey.
So yang tu cara kita nak sedikit sistem lah penyusunan kelas DC. Sekarang ni seterusnya saya akan tunjuk kita nak mungkin ada yang dah buat, dah biasa buat, tapi saya tunjuk dah juga macam mana kita nak create kelas. So ini yang simple lah, kita ada tanda plus ni, tanda plus, kita tambah, kita create kelas, sedikit pengetahuan lah. Okay. Okay, dia kata I have create ni, dia adalah orang kata terms dia, term more dia nak ni ke continue. Okay. Okay. Kelas ni, kalau anda lihat, cikgu lihat, kelas name ni, dia akan dipaparkan pada skrin kita punya dashboard ni kemahiran belajar. Contohnya, katakan bahasa Melayu. Dan subjek bahasa Melayu. Dan katakan kelas 5 Mawar. 5 Mawar. Saya rasa satu lagi yang identifikasi yang perlu kita masuk ialah tahun 2021. Contoh. Sebab kita senang nak kira. Kenapa saya tak masuk yang lain? Walaupun tulis subjek. Kalau kita masuk sekalipun kat sini, dia tak dipaparkan pada dashboard. Contoh saya buat sini lah. Contoh So, okay. Ni dah adalah. So maksud ni saya ada satu classes. Saya ada kelas kat sini. Tu 2021. Sebab dia akan susun ikut tahun lah, senang kita nampak kan. Nak didik pun senang. Tadi saya masukkan ada subjek the room, dia tak keluar. Dia hanya keluar yang tajuk kat sini edit. Kita nak ubah. Tahun, class name dan section sahaja. Tu kelas kita. Kalau cikgu nak bubuh nama cikgu, kalau rasa ni bubuh nama kod kan, macam saya mungkin bubuh nama Hashirah kat sini. Okay, kelas saya yang saya pegang. Sebab mungkin boleh dipantau oleh macam kami di IPD, macam Encik Mahraji lah selalu pantau kelas dia melalui inilah. So dia tahu mana yang kita yang dia boleh masuk. So mungkin boleh kita bubuh nama, mungkin cikgu, bubuh nama cikgu Ashirah ke, cikgu apa dekat sini, cikgu Suhaila ke kan. So boleh masuk je kat sini nama. So ni adalah contoh kita nak create. Okay, so kita buat sedikit. Ni cikgu try buat, boleh buat tak? Create dan kita cuba delete. Kita tengok kita delete dan archive. Cikgu cuba buat sama dengan saya. So saya akan archive. Dan saya archive. So pergi dekat, kita buat sama-sama. Archive classes. And then saya pergi, sebab dah tadi tanya berapa lama kan. Sebab yang ni saya rasa daripada tahun lepas saya archive, duk ada lagi. Saya tak tahu dah berapa lama dia punya archive tu. Okay. Yang ni katakan, ni saya nak delete terus. Saya pergi kat delete. Dia akan tanya satu lah, betul-betul lah. You will no longer have access to any post and comments apa semua. Class file will remain in Google Drive. Walaupun dia delete, dia masih ada dalam Google Drive. Sebab tu cuma dia tak ada profile, dia punya dashboard ni tak ada dah, hilang yang ni lah. Tapi orang kata data dia masih ada lagi. So katakan saya delete. So kat mana kita punya kita punya file tadi so kita tengok dekat Google Drive. So dalam sistem Google Classroom ni, dia by default dia ada dalam Google Drive data tu. Dan dia disimpan dalam Classroom. Automatic Classroom ni memang ada, dah ada dah. Bila kita buat create Classroom, tak payah nak buat folder Classroom ni. Siapa yang biasa menggunakan Google Drive, dia tahulah Classroom ni tak payah create. Dia akan automatic akan keluar. Yang ni boleh ikut saya dah kat Google Drive ni. Boleh ikut tak? Boleh tak? Boleh. Semua? Boleh Dr. Boleh. Okay, Classroom ni kita buka, kita tengok. Yang tadi bahasa Melayu tu. Ada tak bahasa Melayu tadi? Saya delete dah. Mana? Ni. Ni bahasa Melayu 5 Mawar tadi. Pukul 2.53 saya delete. Walaupun kita tengok tadi, dekat archive pun dah tak ada, dekat classes pun tak ada, tapi data tu masih ada.
tu kebaikan dalam Google lah, dia menyimpan bahan-bahan kita dalam tu. Okay? Okay. Boleh lah? Doktor, Ya. nak tanya kalau kata kita dah delete and then dah masuk ke Google Drive, kalau kita boleh restore balik tak masuk ke Google Classroom? Tu dah satu tak boleh. Dashboard dia tak ada. Dia hanya ada dalam bentuk data ya, macam ni ya. Oh, tak boleh restore balik lah masuk. Dia tak boleh restore balik kalau kita delete, sebab tu kita archive saja. Kalau kita memang tak mau lihat dah classroom tu, memang tak mau, memang ataupun kita tersilap buat, kita copy 2 kali atau sebagainya, tak apa, kita boleh delete. Kalau kita delete kat sini baru dia delete. Delete kat sini baru dia delete permanently. Dia masih ada lagi di Google Drive. Okay. Satu lagi, kalau kata kita tak delete lagi kan, kita ada lagi dalam Google Classroom, dia akan ada backup dalam Drive juga ke tak ada? Dia kat sini lah. Dia ada kat sini. Tak benar. Dia ada kat sini, masih ada kat sini. Dekat Google Drive dia takkan dibuang kecuali kita klik kat sini, right hand click, kita remove. Ni memang permanently dia akan delete. Dia akan remove, dia akan masuk ke dalam trash, kat sini trash, dan trash ni kalau kita tengok dia akan delete selama lepas 30 hari. Yang ni baru dia delete permanently. Jadi Google Classroom ni dia memang agak berhati-hatilah. Okay? Okay, jelas tak di sini? Okay. So kita dah create, kita dah masuk apa semua. So kita tengok dalam classroom ni, saya cuba nak buat satu lagi. Mungkin apa yang saya nak tunjuk ni, tapi sebelum tu kita masuk lagi ke dashboard ni. Dan sekiranya cikgu katakan cikgu menjadi teacher pada kelas tu, ni kita tengok teacher. Ni ada tak? Okay. Ni ada beza ni. Macam yang ni, classroom ni saya di add sebagai student. Okay. Dia punya feature dia tak banyak lah. Dan kita boleh enroll je sebagai student. Dan yang ni kalau kita sebagai teacher. Kita sebagai teacher. Yang ni, saya tengok. Okay. Yang ni, saya cuba cari yang saya sebagai teacher juga. Yang ni sebagai student. Yang ni sebagai student. Okay, ini sebagai student. Ini sebagai teacher. Kalau kita sebagai teacher, kita boleh copy classroom tu. Contohnya kelas kita mengajar bahasa Melayu. Kan? Kita mengajar juga bahasa Melayu kelas lain. Kan? So sebenarnya kita buat satu template sebenarnya kita buat. Nanti saya akan tunjuk template tu apa macam mana kita nak buat. Kita buat bersama-sama lah. Kita hands on terus. Kita buat bersama-sama. So kita boleh buat satu kelas saja yang sebagai orang kata template dia, dan kita boleh copy kelas tu untuk beberapa kelas lain. Contohnya kita cikgu bahasa Melayu atau cikgu matematik. Kita nak gunakan maklumat yang sama. Bukan kita tak boleh masukkan semua pelajar kita dalam satu classroom, nanti nampak lagi susah nak diorganize. Tapi apa yang penting di sini, masa kita buat classroom yang dalam bentuk template classroom ni, kita pastikan semua bahan dah lengkap baru kita copy. Maksud dia sebelum cikgu-cikgu dah masuk kelas ataupun tahun tersebut, cikgu sediakan classroom tu dulu. Bila dah siap, cikgu boleh copy. Dia boleh copy. Contohnya saya ambil satu ni lah. Copy. Saya akan tunjuk kat sini. Ni katakan classroom saya. Okay, saya nak cari classroom yang ada topik semua tu lah. Ni yang ada topik. Ni ada topik yang saya nak tunjuk. Yang ada topik, contohnya ni. So katakan kita sebagai cikgu, kita dah ada semua topik-topik kita ni lah. Bahan-bahan kita ni. Okay. So saya nak nak copy. Katakan ni satu kelas yang sama, tajuk dia repository. Dia kebaikan dalam kaedah copy ni, dia tak copy student, dia hanya copy bahan saja sebagai teacher. Apa yang cikgu masuk bahan dalam classwork. Ni kena berhati-hati. Masa saya ada perkongsian dengan pensyarah-pensyarah, ada pensyarah dia masukkan bahan melalui stream. Bila melalui stream dia memang tak simpan. Dia ada simpan secara di dalam Google Drive. Susah kita nak cari pula. Jadi susah.
Okey, tapi apa yang baiknya kita bubuh dalam classwork. Katakan macam classroom repository ni, saya masukkan semua dalam topik ni. Di topik lah ni saya akan tunjuk kita buat nanti. Okey, jangan masukkan di sini. Jangan masukkan di sini. Kat sini masukkan di sini. Kalau kita masukkan di sini, katakan kita post announce kat sini, kita add kat sini, dia akan dia tak ada dalam classroom yang profile tu, dalam classwork tu nanti Okay, kita buatkan. Okay, so katakan saya nak copy, dia copy mudah, dia tekan copy saja. Copy, saya copy, dia akan tulis lah, katakan saya copy ni, katakan ni kelas 5R lah, 5A lah. Okay, so copy. Kita buat template lah ini 5A. Nanti kita boleh buat copy kelas 5B, 5C, 5D. So tak perlu nak buat banyak-banyak sangat classroom tu. Tapi kita kena pastikan template kita buat ni banyak lah. Betul lah. Kita dah masukkan bahan tu, saya akan tunjuk lah cara macam mana kita nak buat template untuk classroom tu. Okay, dia akan ambil masa sikit bergantung pada talian. Okay. So kita akan tunggulah, dia akan keluar 5A, nanti kita boleh copy dan seterusnya. Ada apa-apa soalan dah sementara kita tunggu copy ni? Okay, kalau folder yang kita nak delete terus boleh ke doktor. Folder, tadi tanya folder tu yang mana tu? Folder Google Drive ke? Ataupun folder di Google Classroom. Okey, ni dah. Mana tadi? Ni dah ada copy dah. So kita tengok apa yang ada di sini. Contohnya saya tengok classwork ni. Bahan TS25, surat menyurat TS25 ni contohlah. Bila saya tengok dekat yang copy tadi yang kelas 5A tu, semua ada dah situ bahan dia. So maksudnya kalau cikgu ada nota buku, contohnya bahan nak bagi, ni semua ada. Cuma bila bahan yang kita copy tu dia tak di assign lagi. Nanti kita cerita pasal assign, maksudnya tak dipaparkan lagi. Tak dipaparkan kepada paparan murid. Cuma bahan tu ada, cuma kita tak, sebab disetkan sebagai draft. Kita boleh post nanti. Nanti saya akan tunjuk. Okay. Okay, ada apa-apa soalan dah dengan copy ni sebelum saya masuk kepada classroom ni? Ada apa-apa tak? Okay, kita masukkan semula satu classroom. Katakan saya nak mengajar matematik lah. Saya mengajar matematik. Matematik. Cikgu boleh, dia ikut kesesuaian cikgu nak bubuh matematik ataupun nama kelas. Saya lebih suka bubuh nama subjek ni, nampak kan tahun matematik. Kat sini kita boleh tulis tahun 5 ataupun tulis kat sini pun boleh, tapi dia macam terhad sikit tulisan kat sini. Okay, tahun 5 katakan Cikgu Ashirah, so dia tahu lah. Sebab kita mungkin nampak, pelajar nampak kita punya muka kita kan, profil kita. Tapi kita nak memudahkan mungkin pelajar kita mungkin nama dia boleh ingat lah kan nama kita kan. So katakan saya buat satu classroom, Google Classroom. Okay. Okay, ni saya cerita sikit lah dalam apa yang ada dalam classroom ni bila kita buka Okay, dalam stream ni maksud saya kalau cikgu nak buat announcement okey kat sini. Cuma jangan masukkan bahan yang mana pelajar nak tengok selalu lah. Maksud dia secara kekal lah. Dia boleh add kat sini juga. Memang ada macam melalui bila pensyarah yang bincang saya kata kenapa doktor bahan saya tak ada dalam topik tu walaupun saya dah copy. Sebab puncanya dia masukkan bahan dekat stream. Bukan dekat classwork. Okay. So kat sini boleh buat announcement ya. Nak communicate, nak bagi komen dengan pelajar. Dan secara, kita boleh buat secara orang kata synchronize. Maksudnya segera, maksud dia kita pastikan
walaupun Google Classroom ni tak nampak muka kan, tapi mungkin dari segi textual punya komunikasi ada. Kita boleh kata selamat datang, katakan selamat datang semua macam tu. Okay, mungkin kita boleh post kat sini dan cikgu-cikgu cuba masuk kod kat sini, boleh masuk kod kat sini. Kita boleh masuk kita punya, ni saya punya ni, ataupun saya copy invitation kat sini untuk bagi dalam chat ni supaya cikgu-cikgu boleh masuk. Okay. Tak copy ni. Okay, masuk semula classroom. Oops. Saya copy sini, copy invitation link. Copy, okay, and then saya copy dekat chat kita. So mungkin cikgu-cikgu boleh tengok. Copy kat sini Okay. Boleh jadi student lah. Cuba tengok saya punya classroom nanti. Dan mungkin saya akan add salah seorang cikgu ni sebagai teacher. Okay. Okay. So untuk kita ada dua cara. Satu, kita bagi kelas kod tu kepada pelajar dan pelajar akan masuk kod ni kan. Pelajar akan kod ni si 7 ni ataupun guna copy link tadi kepada pelajar. Dan pelajar hanya masuk kat sini lah, kod tadi di sini, join class tadi menggunakan kod tadi, masuk kat sini. Itu adalah cara pelajar nak masuk kelas. Okay, so kita patah balik ke classroom ni. Okay, ni adalah dia punya yang ni ikut kesesuaian cikgu lah. Kalau cikgu nak ubah dia punya screen ataupun Teams kat sini boleh ubah je, ataupun nak ubah gambar cikgu kat sini pun boleh juga. Okay, cikgu boleh masuklah dan komen kat sini dan student boleh komen, kita boleh berinteraksi kat sini kalau kita nak tanya khabar atau sebagainya ataupun maklumat announcement yang kita nak buat dalam classroom tu. Okay. Okay, so yang ni dekat stream lah. Saya cerita stream dulu. Nanti password saya masuk yang terakhir. Kita ada people. People ni contohnya, ni dah masuk dah. Kita tahu. People ni adalah dia ada dua je. Teacher dengan student. Teacher dengan student. Saya teacher lah. Okay. Saya ada student di sini yang dah masuk. Okay. Student yang dah masuk. Dan kita boleh sort. Kita boleh sort kalau kita nak sort ikut first name dan sebagainya, senang kita nak cari lah. Sebab macam kami di IPG, kami ada kod nama pelajar dia, senang di sort siap-siap. Tapi macam cikgu mungkin tak ada pelajar kod dia, so kita sort lah ikut nama alfabet ke atau sebagainya kan. Kalau ni kita boleh sort. Dan action kat sini kita kena klik dulu lah. Contoh kat sini kita boleh, student tu kita boleh email, kita boleh remove dan kita boleh mute dia. Mute tu maksudnya dia tak boleh, dia jadi pelajar yang tak boleh bertindak aktif dalam kelas. Okay, so kita ada 10 student kat sini. Okay, saya akan masuk seorang, ada tak cikgu yang tak masuk lagi sebab saya nak add sebagai teacher? Siapa yang volunteer saya nak add sebagai teacher di sini? Sebab dia once dia jadi student, dia tak boleh berkonflik pula jadi teacher. Ada yang tak masuk lagi, boleh volunteer, tak apa. Saya nak tunjuk macam nak add sebagai teacher. Ada tak yang tak masuk lagi sebagai student? Mungkin tuan pengurusi, cikgu pengurusi, tuan pengurusi boleh, kita dah masuk dah? Masuk dah. Siapa lagi? Ataupun awak, saya remove awak lah, mana nama awak mana? Hamzi Ismail. Hamzi saya remove dulu. Sorry. Hamzi 033 Ya. Sekejap, saya nak copy. Okay, remove. Okay. Okay. Saya nak add dua lah. Okay. Saya invite Hamzi dalam ni. Dia kena teacher.
Contoh dia kalau kelas tu kita ada 2 orang cikgu kita dia buat macam ni juga kan. So Hamzi 03 saya add di sini. So macam tadi garis panduan dalam Hamzi akan tengok kat Google Classroom Hamzi ada tak classroom tu. Dia ada invited lah. Okey. Ada kan? So awak tekan accept nanti baru dia keluar awak punya profile kat sini. So saya kena refresh lah. Okay. So teacher yang kedua yang dilantik dia mempunyai kuasa yang sama macam teacher ni. Kecuali teacher tu tidak ada bahan Google Drive ni yang bukan daripada teacher yang kedua. Semua daripada teacher yang pertama. Maksudnya owner kepada Google Drive bahan tu ada pada teacher yang pertama. Owner dia. Maksud dia hak milik sepenuhnya bahan tu berada pada teacher yang pertama. Walau bagaimanapun teacher yang kedua dia boleh buka apa yang ada dalam ni. Dia boleh download dan sebagainya. Dia boleh add bahan semua dalam ni. Tak ada masalah. Okay. So cuma owner je lah macam rumah tu dia mungkin kita kata tuan tanah dia lah, dia sewa rumah macam tu lah. Tapi tuan tanah ni dia hak milik dia ke atas Google Drive tu lah. Bahan itu ada hak dia. Tu sedikit tentang teacher dalam tu. Ada soalan apa-apa tak kat sini? So cikgu boleh try masukkan kalau buat Google Classroom tu boleh tengok lah Okay, dan kita ada grades. Grades ni kalau ada pelajar dah buat assignment lah, kita tak buat nanti kita akan tunjuk lah. Dan satu lagi saya tunjuk kat sini setting. Okay, setting ni yang tadi tu tajuk. Tajuk and then kita ada class name, class section, class description. Okay. Ini kita kalau yang tadi tu lah. And then dia manage invite codes. Kita ada invite link tadi yang sama tadi kita boleh kita nak on ke tak on invite codes tu, kita nak copy link ni kita boleh copy di sini. And then kita nak display code ni atau tak kita nak nampak kan. Kita nak setting stream kita supaya student sama ada boleh post atau boleh komen saja. So ataupun cikgu yang boleh komen. Okay. Class work on the stream. Okay, sama ada dia condense notification atau kita nak hide. Okay. Kita nak show atau tidak. Kalau kita expectation kita akan show lah. And then grading contoh ni grading ni saya tunjuk juga sebab contohnya katakan kita macam kita nak buat ujian topikal kan. Kita buat ujian topikal, kita nak buat ujian tu supaya kita ada markah dengan lebih orang kata sistematik so kita nak masukkan grade. Kita nak masukkan mengikut point ataupun kategori. Okay, katakan kita buat ikut point. Okay, so kita add kategori. Okay, katakan kita nak katakan kita ada quiz bulan Januari. Okay, kita buat yang ni maksudnya penilaian kita secara berterusan. Bulan Januari kita ada exam dia 30 markah. Okay, kita ada quiz, kita buat quiz lah masa tu kita buat atau kita buat ujian bulan Jun. Dia lebih kurang 30 markah juga. Okay, so kita buat secara bersistem kita punya pentaksiran juga. Okay, ujian bulan Mei dan seterusnya. Kita set lah. Kita set dia punya apa ni katakan ni 30. Ni ujian juga ujian. Dan last kali mungkin kita buat quiz ke. Okay, supaya total up dia jadi 100%. Okay, mungkin exam ke. Exam quiz lah. Ni 60, 10. Kita buat 10. Okay. So yang ni cikgu boleh set kan Dia save. Dah siap semua ni, dia save saja. So dalam grade ni tak ada lagi paparan kecuali nanti kita masuk ke classwork ni saya akan tunjuk. So kita habis cerita pasal setting. Setting. Okay. Okay, boleh dah ikut cikgu semua.
Boleh Boleh. Okey. Boleh. Okey, next kita buat macam saya kata, kita buat template dia. Macam saya tunjuk kelas yang saya dah buat. Saya dah buat kelas ni yang kelas sini. Tekan ni yang kelas yang semasa saya. Macam individu dia tak ada Google Meet, dia tak link Google Meet dalam classroom macam kami ada link classroom. Okay, kita buat secara topik, contohnya kita ada dokumen, kita nak mungkin surat menyurat. Mungkin masa sekarang ni, masa khusus sekarang ni mungkin boleh letakkan, Cikgu Bashirah ada kan, mungkin boleh tetapkan kena ada apa, surat menyurat waris contohnya, ataupun kerja rumah, tu contohlah kan, kehadiran pelajar, nota kuliah. Ni topik-topik lah. Macam saya buat melalui minggu lah. Minggu 1, minggu 2, minggu 3. Ni contoh lah. Okay. So kita boleh set kat sini. Kita set dua topik. Kita create. Ini topik tadi. Macam saya kata ada surat dokumen yang mungkin kita nak surat menyurat lah. Surat menyurat. Menyurat. Cikgu Bashirah ada di sini kah? Ada. Jadi mungkin boleh letakkan kat sini. Kita nak setkan dalam classroom kita, organize sikit, lebih organize. Apa dia kandungan dalam kelas. Kalau secara fizikalnya, kalau sebagai contohnya cikgu kelas, mungkin dia perlukan apa. Kena ada maklumat surat menyurat, ataupun kita mungkin perlu ada maklumat waris. Contohnya lah. Contohnya sebab senang kita nak berhubung kat situ. So mungkin ada maklumat waris. Surat menyurat tu mungkin kita ada surat yang perlu kita edarkan kepada murid, maklumat waris. So mungkin kita ada tadi, saya masukkan ni dekat topik kalau cikgu buat ni topik. Kita ada apa lagi? Kerja rumah. Contohnya kita ada nota. Dan kita ada kehadiran. Sebab kita ambil kehadiran kat sini contohnya. Okey. Nota kehadiran dan kita aktiviti kelas kita buat mengikut macam saya. Kalau setengah ikut kesesuaian, macam saya lebih suka melalui minggu supaya dia senang saya nak setkan dalam jadual. Maksudnya minggu ni saya nak buat apa dengan kelas. Kan ni saya tahulah apa yang saya mengajar. Mungkin cikgu boleh buat minggu 1. Okay. So kita dah ada kita punya organisasi dalam kelas supaya lebih tersusun. So dia ikut, dia boleh pindah-pindah kalau cikgu nak letakkan keadaan di atas, nota di bawah, so dia boleh pindah-pindah dulu. Kerja rumah ni kat bawah ke kan. Okey, maklumat waris kat atas, tu contohlah. Minggu. Mungkin minggu ni kita kat atas senang kita nak sebab kita setiap hari kita akan buka minggu ni, dia akan sentiasa berubah-ubah kan. Okey, minggu dan kehadiran. Okay, so kita setkan dulu kita punya topik tu lah. Topik tu kita panggil folder lah. Okay, sekat ni okay tak? Ada persoalan? Okey doktor, okey. Okay, seterusnya kita tengok apa yang kita boleh buat. Contohnya nota, saya masuk ke nota dulu. Nota. Sebab kita nak nota ataupun bahan kita nak bagi kepada bahan PDP lah. Dekat sini bahan. Kita boleh rename dia. Bahan PDP. Kalau cikgu tengok saya punya saya masukkan emoji dalam saya punya
classroom. Tunjuk emoji saya ni. Ni semua saya ambil je. Dia cikgu just search emoji dia. Emoji video ni boleh copy je emoji yang cikgu nak. Supaya nampak macam kita buat buku rancangan mengajar lah. Ada cantik-cantik aksesori sikit kan untuk sekolah rendah ke pelajar pun tengok nampak semangat. Kan? Kita boleh ambil emoji video ni. Kita boleh katakan tadi katakan kalender. Saya boleh copy je bahan yang ada dalam ni. Okey, ni kan kalender kan. So saya boleh klik kat sini. Saya ambil je. Copy. Tekan dekat classroom ni. Saya tambah minggu ni kat sini. Name. Saya tambah kat sini je. Okay. So yang lain-lain tu cikgu boleh buat sendirilah. Kadang-kadang mungkin emoji dia lain. Mungkin dan sebagainya nak bagi kemas. Kita boleh nampak tersusun kan. Okey. Tu untuk dia punya topik. Okey, yang kedua untuk bahan. Kalau cikgu nak masukkan bahan, cikgu kena create material. Dan dia ada beza material, assignment, quiz assignment, question dan material. Reuse, okey. Assignment, quiz assignment dengan material ni lebih kepada bahan yang kita nak bagi kepada pelajar. Question ni lebih kepada aktiviti yang kita nak masukkan. Katakan saya nak masukkan nota dan nota tu dia tak perlu ada aktiviti lagi. Dia tak perlu ada aktiviti dengan pelajar. Maksudnya pelajar tak perlu apa orang panggil accept ataupun menghantar bahan tu semula kepada saya. Kalau kita guna material ni maksudnya dia bukan two way punya respon. Kita just nak hantar bagi kat mereka je nota. So kita masuk material. Contohnya saya ada material. So katakan topik satu. Kita ada bahan tentang topik satu. Okay. So kita katakan topik satu tu mungkin berkaitan matematik hasil tambah. Topik dia berkenaan dengan hasil tambah. Okay. And then kita check kat sini topik, kita ambil yang kita dah buat tadi dalam bahan PDP lah bahan PDP. Okay, sebab yang tu dia punya topik kita, so dia masuk kat situ. Yang 4 ni maksudnya kelas tu. Kalau kita ada kelas lain kita nak masuk maklumat yang ni juga kita boleh pilih. Kalau kita ada, katakan untuk nota ni kita nak hantar kat kelas lain juga yang kita ada, boleh juga kita tick je kat situ. Kalau kita tak mau kita buang lah. Okay. Kat sini kita boleh ni lah, kita bagi orang kata aksesori lah dalam kita punya penulisan ni nak buat ke ni saya tak tunjuk lah kan. So kita ada dua di sini, add dengan create. Okay, add dengan create ni ada beza. Add adalah untuk kita dapatkan secara jalan talian dia punya bahan. Contohnya kita nak uploadkan bahan kita. Sama ada daripada Google Drive, link, file. Tu adalah perbezaan antara add and create. Maksudnya kita nak buat naik atau kita nak tambahkan dalam ni. Contohnya katakan nota tu ada dalam Google Drive atau ada dalam komputer kita. Okay, so saya boleh upload kat sini. Dia ada banyak cara. Upload daripada komputer, upload daripada drive dan upload yang telah kita start kan. Start ni maksudnya yang kita dah tandakan untuk kita pilih. Contohnya kalau kita nak upload daripada komputer kita upload sajalah macam ni Saya upload kan. Itu contoh lah Katakan saya ada nota. Saya masuk je lah nota ni dulu. Ada bentuk PDF. Okay, saya upload and then dia masuk. Ni PowerPoint lah. Okay.
Tadi kita tengok add, kita boleh Google Drive, kita boleh juga ada link. Contohnya kita search daripada internet. Contohnya tentang matematik. Next. Problem tadi tahun 5 kan. Kita dapat contohnya, ni contohnya lah. Bahan-bahan daripada internet, kita nak ambil link dia. Ataupun ni contohnya wall dia. Tapi dia jadi material, kita tak mau material kan wall ni untuk mungkin kita nak masukkan aktiviti. Kita masuk yang bahan nota matematik. Yang wall tu mungkin dalam aktiviti nanti kita boleh masukkan. Okay, nota ni. Okay, contohnya nota ni kita ada nota. Walaupun nota ni mungkin kita tengok dia asalnya dalam bentuk okay, saya nak copy yang nota padat. Okay, saya buka skrin ni. Saya nak ambil semua bahan daripada nota ni. So ambil daripada link pautan daripada internet ni. So suruh murid baca tu contohnya lah. Murid baca tu sebagainya. So dia baca. Okay. Katakan nota padat tahun 5 ni. Ni. Kan? Saya tak perlu nak download apa semua dah. So kita hanya copy kat sini dia. Copy kat sini. Copy. Kita pergi ke classwork tadi, saya add link. Dia dah ada dah. Okay. So, kalau material ni kita tak ada setting masa bila kita nak paparkan dia akan automatic post. So, saya tekan post. Kita boleh tekan post, kita boleh tekan schedule. Kita boleh buat, kalau kita tak tahu lagi bila kita nak hantar material ni, kita buat save as draft. Maksudnya kita simpan dulu sebagai draft. Okay. So kalau cikgu-cikgu tengok kat sini, bahan tu dah ada dah. So kalau saya klik kat sini pun, dia akan terus pergi ke bahan tu tanpa perlu di-download. Tapi murid tu kena ada internet lah kan. Tapi macam mana pun kalau dia masuk Google Classroom pun dia kena ada internet. So kalau macam ni cikgu menjimatkan ruang. Tak perlu nak simpan penuh dalam cikgu punya komputer bahan-bahan ni kan. So cikgu hanya copy link saja. Okay. So kalau cikgu nak setkan schedule dia, katakan pukul sekarang ni 3.29. Hari ni 3.30 ataupun ni baru dipaparkan. So dia akan, mungkin saya buat 3.30 tepat lagi. 3.31 lah. Saya buat sama. 8 PM. Schedule. So dia akan dipapar, tomorrow kita check balik. Saya setkan tomorrow pula. 11 hari ni lah. Okay. Okey, jadi topik ni, nota ni hanya akan dipaparkan pada 3.31 nanti. Akan dipaparkan 3.31 nanti. Okey. So dia akan masuk, tadi saya dah set topik, dia masuk dalam topik bahan PDP. Okey, ada soalan tak? Okay. Cikgu Anis tak boleh masuk ke? Boleh masuk sebagai murid ke? Boleh Cikgu Anis? Cikgu Anis Hamizah. Boleh masuk lagi? Okey. Boleh nak? So kita ada material kita ada, nak bagi dia lebih interaktif lagi, kita masukkan quiz. Quiz ni yang macam saya cakap tadi lah, kalau quiz ni buat dalam bentuk
dalam classroom kita, berarti kelas tu saja yang boleh buat quiz. Tapi dalam di sini kita boleh create satu classroom untuk buat exam saja. Tu yang saya tanya tu, kalau boleh nak buat peperiksaan dalam talian, boleh. Kita menggunakan Google Classroom, kita create satu classroom yang memang untuk exam saja, katakan peperiksaan akhir tahun matematik. Kita buat classroom tu, and then kita add semua pelajar kita untuk dia sit for exam tu menggunakan Google Classroom tu, menggunakan kod tu. Okay? Tu yang kita boleh buat. Tapi kalau kita buat dalam ni, kalau kita buat, kita create, katakan satu quiz kat sini, dan kita mungkin kena buat satu topik baru lah. Tapi kalau kita tak buat lagi pun tak apa. Kita buat satu quiz, assignment. Katakan kita nak, kita ada ujian topikal katakan. Rajin buat ujian topikal kan, topikal. Okay. Dia automatic ada blank quiz form di sini. Blank quiz form di sini. And then kita boleh set macam saya cakap tadi, ujian bulan Januari. Nanti kita set tadi kan 30. Kita boleh set kan. Topik ni kalau kita lupa nak bubuh, kita boleh buat kemudian kita create topik ujian. Kita boleh buat ujian. So dia akan masuk dalam, so ada dua cara lah. Satu kita buat siap-siap, satu kita buat kemudian. Tapi kalau buat kemudian ni macam tak, kita nanti nampak tak teratur lah nak masuk kan. So kita seeloknya kita buat sebelum tu lah. Okey, dan kita ingat cikgu digalakkan bila dah siap satu classwork ni, cikgu save as draft dulu. Sebab bila kita dah assign, cikgu kena buat semula. Tu jadi susah pula. Saya lebih suka macam kalau pensyarah atau cikgu-cikgu tanya, saya minta dia set draft dulu. Set draft dulu. Okay, baru kita edit balik. Tadi yang macam tadi tu ujian ni baru dia papar kat sini sebagai topik. Sebab saya baru buat tadi secara serentak dengan createkan quiz. Okay. So kat sini, cikgu boleh buat quiz terus kat sini menggunakan, yang ni adalah format Google Form lah cikgu. Maksudnya dia buat dalam bentuk Google Form. Bila kita buka di sini, dia terus masuk dalam bentuk Google Form. Dan cikgu kena ingat Google Form ni buat kena edit dulu edit. Seperti macam tu lah. Katakan ni quiz bulan Januari quiz bulan Januari. Quiz bulan Januari dan automatik dia akan keluar kat sini Nampak tak keluar? Sepatutnya dia keluar Bila saya buat di sini, saya keluar quiz Januari. Boleh buat soalan di sini lah. Ini untuk session yang lain lah untuk buat soalan ni. Saya rasa saya tak nak tunjuk sekarang sebab dia banyak dia punya option. Kita boleh setkan soal jawapan. Kita boleh setkan secara automatik jawapan tu dia kira siap-siap kat kita. Tak perlu macam contoh dia ada short answer isi fill in the blank. Maksudnya jawapan tu kita dah ada siap-siap untuk dia. So nanti kita tak payah nak kira dah markah tu sebab dia ada dalam soalan ni. Contohnya soalan katakan buku itu, katakan jawapan dia kat sini multiple choice, katakan jawapan dia tebal dan ni nipis, katakan nipis lah, nipis. Jawapan dia katakan buku. Okay. Kita boleh setkan jawapan, cikgu tak payah nak makin lah kat sini. So kita boleh ada answer key ni, jawapan dia tebal. Kita bagi markah dia 2. So done. Ni untuk objektif lah. Untuk objektif. Dan kalau ada isi tempat kosong pun boleh juga. Yang tu saya kena ambil masa jugalah untuk terangkan sebab dia banyak option ni, mungkin di masa akan datang lah ataupun minta bantuan Faisy ke, kita sama-sama kita boleh buat soalan tu. So kita boleh siap peperiksaan tu. Dalam mungkin banyak soalan macam kami memang melaksanakan quiz, exam yang besar pun kami buat menggunakan Google Form ni dalam Google Classroom. Okay. So kita back kepada classwork tadi.
Okay, kita tutup yang ni. Dan satu lagi, quiz ni sebelum saya lupa saya tutup, dia akan automatic akan save dalam drive. Kita tak perlu tekan save dah kat sini. Jangan tekan delete je, jangan ubah apa-apa je dalam ni. Sebab dia akan automatic akan save dan automatic akan delete kalau kita delete. So dia nak kasi dia total point 2 sebab kita dah set satu soalan ni 2. So kalau ada lebih lagi dia tunjuk ni 20. Kalau bertambah-tambah ni 20 lah. Okey, ada apa-apa soalan tak? Dekat quiz assignment ni. So mungkin kita set hari ni juga 3.37 dah kan. Mungkin 3.39 pula. Sebenarnya kita nampak. Okay. So kalau ada due date tu kena set lah. Mungkin quiz tu kita kena setkan kepada habis pukul 4. Katakan pukul 4 ni. Yang 4 ni habis dia menaik. Habis dia menjawab. Dan cikgu-cikgu, kalau cikgu okay, kita tutup sekejap saya schedule kan. Okay. Ini untuk ujian. Yang tadi dah muncul kan, kita set pukul 3.32 kan, yang baru muncul. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang bahan PDP dengan ujian ni? So aktiviti kita akan jadi orang kata menarik lah. Bukan ada mengajar, kita bagi input-input, kita bagi ujian. Kita akan bagi, mungkin kita akan bagi, kita akan masuk aktiviti ni, katakan ask. Question ni lah, question. Katakan kita nak tanya apakah pandangan anda berkenaan video ini. So kita boleh suruh pelajar tengok satu video dan minta pandangan mereka. Ni satu aktiviti dan kita masuk dalam minggu yang pertama. Katakan ni aktiviti minggu pertama. Okay, tarikh ni kita ask. Ask ni kita boleh setkan schedule juga ataupun kita nak terus masuk je, terus masuk lah. So kita katakan kita boleh add satu lagi kat add sini, saya lupa nak tunjuk. Kita boleh masukkan YouTube. Katakan kita ada satu YouTube yang berkenaan matematik, maths ni lah, matematik. Kita matematik tak? Ni basic math contohnya lah. Okay. YouTube ni, saya cuba cari ni. How to read math. Okay. So kita boleh copy saja YouTube punya link ni. Ataupun, dia ada dua cara, copy link. Ataupun kita boleh add YouTube ni, kita dah tahu search kat sini. Katakan how to read math. Contoh dah. Tadi how to read math. Kita boleh search kat sini, dua cara. So kita klik kat sini, kita add saja. And then kita minta murid-murid kita bagi komen. Student can reply to each other. Dia boleh interaksi sama-sama mereka juga. Tapi student tak boleh edit. So kita boleh ask dalam question ni. So cikgu boleh try tengok. Saya masukkan kat mana tadi? Minggu yang pertama. Okay, minggu yang pertama. So cikgu boleh try tengok. Sebab yang ni cikgu boleh jadikan satu aktiviti masa kat kelas. Dan dia boleh dilaksanakan secara segerak dan tak segerak. Kami guna definisi ni segerak, maksud dia interaksi tu berlaku bila murid ada sama-sama kita dengan guru. Tapi kalau kita macam bagi ask, kita bagi video ni and then kita biar kat student bila nak jawab, dia jadi tak segerak lah. Maksud dia kita bagi macam satu tugasan lah untuk dia buat.
Dan mungkin ia bagus juga sebab kadang-kadang murid kita tak dapat internet kan, tak dapat internet. So bila-bila masa walaupun dia tak ada dalam kelas tu, dia boleh tengok video dan dia bagi komen. Dan kita pun boleh tengok apa pandangan dia. Mungkin yang ada dalam kelas ni cuba boleh komen kot. Tulis kat sini, kita nak tengok apa komen. Boleh tulis. Boleh bagi pandangan tentang ni. Saya akan nampak lah kalau ada respon kat sini. Boleh cikgu? Saya tengok, kita tengok dalam aktiviti AS ni. Boleh cuba tengok? Boleh kan? Boleh cuba cikgu? Saya nak kena masuk balik yang teacher ni. Boleh tak? Cuba bagi respon dekat AS tadi. Sebab kita nak tengok apa dia nak balas. Dia dah bagi. So kat sini ada orang bagi jawapan kan. So boleh tengok ni kan. Video. So kat sini ada interaksi. Bila ada interaksi, pelajar kita tak ketinggalan untuk memberikan pendapat. Okay. Ni ada turn in dan berapa yang turn in dan assign. Dan kita boleh pergi markah. Kalau kita nak pergi markah pun boleh kita pergi markah kat sini. Tapi kita tak set dan grading tadi kan. Kita kena set dan grading lah. Okay. So kita kembali kepada kita punya classwork. Itu adalah beberapa aktiviti yang kita boleh buat. Cikgu-cikgu boleh buat. Contoh tadi ask. Satu lagi ialah assignment. Assignment ni macam saya selalu bagi macam tugasan. Tugasan. Contohnya katakan aktiviti lepas tu kita nak kita bagi masa lah aktiviti membuat pengiraan. Ini sama juga tadi dengan AS. Cuma AS tu kita ada interaksi, kita boleh antara student dan student boleh nampak dia punya screen kan. Tapi untuk assignment ni kita boleh bagi tugasan kepada murid dan kita addkan dalam bentuk bahan sama ada link daripada file atau YouTube atau kita bagi macam dalam bentuk kertas soalan. So mereka buat aktiviti tu. Yang ni kita masuk dalam create. Saya ada kat create ni lah. So create ni dia boleh create mulai dokumen, create ni slide, create ni sheets, create ni drawing dan form. Okay, contohnya saya nak buat satu aktiviti kat pelajar, so dia isi tempat kosong untuk ataupun menjawab dalam dokumen ni. So kita bagi kat sini, sila jawab soalan bawah. Dan kita setkan ini dalam minggu yang pertama juga untuk kita tak ada isi. Dan kategori ni kalau dia bukan ujian, tak ada lah ujian, tak ada kategori lah kan. So kita setkan tarikh dia hari ni, dia kena hantar juga pukul berapa kita nak minta, pukul 4 juga kita dah setkan pukul 4. Okay. Dan kita create dokumen, kita createkan dokumen. Create dokumen ni dia berada dalam satu lagi aplikasi dalam Google Apps iaitu Google Docs. Okay.
masuk akal dia yang paling 4 step. Okay, katakan cikgu kata nak cuba buat latihan ni. Jadi kita nak, nanti kita nak semak dan sebagainya kan. Okay, tapi ingat setiap kali bila kita masuk tadi Google Docs atau Google Quiz, dia kena masukkan tajuk ni dulu. Katakan ini latihan latihan pantas lah. So mungkin kat sini kita minta dia pilih nama dia. Dan kita minta dia jawab ni lah. Katakan matematik 3 tambah 4 contoh dan kelebihan. Kita minta dia jawab lah. Itu contoh. Okay. Kita ada beberapa soalan kat sini. Okay. So latihan pantas, kita ujian pantas atau sebagainya. So kat sini pelajar boleh jawab terus. Okay. Sebab dalam classwork ni dia keluar, kita patah balik. Okay, got it. Okay. Dia ada pilihan kat sini create ni, student can view. Student can view bererti student hanya boleh tengok saja soalan tu, tak boleh buat apa. Kalau kita boleh student can edit, semua pelajar boleh edit pada satu kertas soalan. Maksudnya mungkin kita nak buat kerja ni berkumpulan. Soalan 1 Ali jawab, soalan 2 Ahmad jawab, soalan 3 apa-apalah Abu ke jawab kan. That is student can edit. Kalau kita masuk pilihan ketiga, make a copy for a student, berarti setiap orang kena jawab semua soalan tu. Semua akan dapat kertas kosong lah. Okay, kalau make a copy. Itu beza dia. Kalau kita make student can edit, bermaksud soalan tu, dia ada orang masing-masing kena jawab. Kita dah bagi kumpulan. Kalau kita mungkin nak buat dalam bentuk kumpulan ke, kita nak buat grup ke, kan nak seronok sikit kan. Sebab semua dah duduk dalam talian ni. Buat semua ikut kumpulan ni, kumpulan tu. Okay. Kalau kita tak mau, kita boleh masuk. Semua kena buat, make a copy. Tu make a copy. Okay. Tu beza je lah. So yang ni, nama file ni dia memang agak lambat nak keluar. So kita just, kata saya assign lah. Assign. Saya buat make a copy, nanti semua orang boleh cubalah jawab soalan tu. Okay, dapat jawapan yang berbeza. So dia akan masuk ke minggu 1 tadilah. Okay. Itu adalah beberapa aktiviti yang saya rasa yang interaktif lah yang kita boleh gunakan. Kita boleh gunakan sama ada secara segera dan tak segera. Okay. Saya cek ada apa-apa lagi tak yang saya tertinggal. Ada apa-apa soalan tak tentang create ni? Kita dah masuk assignment, quiz assignment. Dan reuse post ni adalah untuk kita guna balik semula bahan yang telah kita post sebelum ni. So cikgu tanda kat sini, cikgu pilih kat sini, kita reuse. Katakan nak reuse bahan ni, katakan bahan ni, panduan ni kita nak guna balik, kita create a new copies. Create a new copies, kita reuse. Sebab mungkin bahan tu ada dalam classroom yang lain. So kita save kat sini. So kita post je. So dia masuk dalam kita punya classroom kita. Itu kalau reuse post. Kita nak guna dari satu classroom, kita nak copy masuk dalam kelas kita. Itu kaedah reuse post. Okey, saya rasa itu saja untuk Google Classroom. Penerangan tentang classwork. So kalau cikgu tengok grade ni baru dia keluar lah. Baru dia keluar. Aktiviti, ujian dan semua ni baru keluar. Okey, ada apa-apa soalan tak? Yang kita boleh, mungkin boleh buat penambahbaikan dan sebagainya. So yang ni saya rasa cikgu-cikgu boleh buat sebagai template lah. Mungkin secara umumnya setiap kelas ada dia punya bahan macam ni. Cuma orang kata dia boleh delete Cuma ikut masing-masing punya subjek lah. Dia boleh delete. Okay, ada apa-apa soalan? Saya perlukan feedback daripada cikgu untuk
Saya mau buat ni maksud dia mungkin panitia matematik buat matematik satu template. Panitia sains boleh buat untuk classroom design. Jadi dia nampak lebih teratur lah. Okay. Ada apa-apa persoalan? Nak tengok saya punya. Mungkin Jem buat tadi kita akan tunjuk semula lah. Ada persoalan tak cikgu? Mesti ada cerita, grade class. Okay. So yang ni adalah pautan yang cikgu boleh masuk dari Mentimeter. Yang kita boleh add in saja Padlet, Answer Garden. Saya tak masuk lagi Answer Garden. Quiz, Google Form, Jamboard ni. Jamboard saya tunjuk salah sini dalam ni. Kita ada satu ni yang saya saja nak share ni. Interactive simulation. Kita boleh masukkan video daripada website. Kita masukkan add link. Ni semua bahagian kita boleh masukkan add link. Add link saja. Okey. Nanti ni akan tunjuk yang ni last sekali sebelum tutup. Ada apa-apa soalan tak tentang Google Classroom? Ada apa-apa soalan? Cikgu nak tanya tentang Google Classroom ni. Cikgu boleh, kalau cikgu tak mau tanya secara audio, boleh tanya dalam chat ni. Kita ada. Okey. So boleh buat sama-sama lah. Google Classroom ni, maksudnya template ni macam saya cadangkan, sama ada buat ikut panitia, nampak lebih cantik lah, ataupun mengikut kelas. Kelas pun boleh juga. Kelas tu, kelas yang cikgu mengajar lah. Kalau ikut panitia tu dia confirm lah subjek matematik, dia memang matematik punya kan. Okay. Video recording tu boleh kami, insyaAllah boleh. Saya akan bagilah. Dan contohnya kalau macam Google Meet yang saya buat sekarang saya akan tunjuk. Saya buat Google Meet yang saya buat sekarang. Sebagai orang kata penutup dia. Sebenarnya saya ada sedikit aktiviti. Okay. Saya tengok kat sini. Okay. Kalau cikgu nak buat interactive board, dia ada dalam, cikgu tengok dekat titik 3 di sini Ada titik 3 di sini. Saya buka. Okay, titik 3 di sini dia ada whiteboard. Whiteboard ni. And then start a new board. Ni kalau Google Meet lah, siapa yang ramai, mungkin ramai cikgu dah guna ni cikgu boleh masukkan aktiviti ni. Macam saya memang selalu guna dengan pelajar saya masa Google Meet. Macam kita nak tulis, nak tunjuk dan sebagainya kita boleh masuk dalam Google Meet. Okay. Dan kita share kan, kita share dulu dalam, supaya murid boleh share, kita kena masukkan link ni, kita kena copy share with siapa, sebab saya buat dalam cikgu, kalau sebab pelajar kita semua daripada pelbagai account mungkin daripada organisasi, mungkin dia guna bapak dia punya organisasi, dia punya account dan sebagainya. So kita masuk anyone with the link. Anyone with the link. Dan saya organisasi saya kena buat anyone with the link lah. Dan cikgu ambil bahagian copy ni supaya semua boleh masuk, kita cuba sama-sama. Okey, saya masuk dalam, sebab tadi mungkin tak boleh masuk sebab saya tak share. Saya masuk kat sini sharing. Okey. So dalam ni, dalam whiteboard ni, cikgu boleh masukkan bahan terus. Kita ada, macam kita nak terangkan pasal maklumat ni,
satu katakan karangan dan sebagainya. Contohnya saya ambil kat sini. Saya ada satu karangan tadi saya download. Ataupun kita ada daripada Google Drive. So saya ambil daripada upload ni. Saya ambil daripada bahan saya sendiri. Saya nak berbincang dengan pelajar. Okey. Saya ada image ni. Saya image tadi lah saya buat naik tadi. Okey. Semua boleh masuk, semua boleh masuk kan. Katakan cikgu nak bincang kat sini. Okey, gariskan perkataan yang bahasa Melayu yang menunjukkan nama khas. So cikgu yang semua ada sini, yang ada kat sini ni, dia boleh berinteraksi kan. So boleh macam saya suruh pelajar menggunakan sticky note. Contohnya katakan karangan ni bagus contohnya, boleh masuk ke sini. Cikgu boleh cuba interaksi. So dia sticky note. Ataupun cikgu boleh guna pen mungkin pen biru. Okey, ni katakan tadi soalannya yang mana menunjuk nama khas bahasa Melayu. Kita minta dia buat. Cuba cikgu yang ada kat sini ni cuba berinteraksi dengan saya kat sini. Yang manakah katakan nama khas kat sini. Boleh tanda tak? Cuba kita respon sikit. Minta cikgu respon je tu. Respon Minta lah. Minta peserta. cikgu respon. Boleh tak? Tak dapat yang nak edit tu dekat mana? Doktor dia tulis view only. View and okay, sorry. Saya share as saya share. Saya terlupa. No wonder lah. Saya tak share sebagai editor. Okay, done. Boleh masuk tak? Saya kena copy balik. Okay. Boleh? Okay. Cuba bulatkan nama khas. Boleh tak? Sekarang ni boleh buat tak? Gunanya ni, tu boleh buat kan? So kita boleh minta pelajar kita secara interaktifnya menggunakan Jamboard untuk ada penglibatan supaya dia tak dengar yang macam sekarang pada yang dengar ni kan. So boleh berinteraksi atau respon dengan apa yang kita nak. So guna pen ni atau dan dia ada pemadam kat sini. Boleh padam, boleh padam. Ada pemadam kat sini. Erase contohnya ni. Mungkin yang baru mula kan ni boleh padam. Okey, ni adalah kaedah cara kita nak lebih interaktif. Lebih interaktif dalam PDP kita lah, PDPR kita. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa soalan? Ada Syirah. Ada soalan dekat chat tu. Apa kehadiran tu guna GC. Kajian ni. Saya tak masuk tadi. Okey, nanti kita masuk. Okey, ambil keadaan nanti saya tunjuk. Okey, siapa yang pernah guna Jamboard ni? Macam ramai kot ada yang biasa guna ni. Siapa pernah guna Jamboard ni? Boleh bagi mesej. Boleh tulis kat sini. Cikgu boleh type di sini juga dekat teks ni. Dekat sticky note ni ataupun dekat teks ni. Katakan tulis kat sini. Katakan teks ni. Cikgu boleh type kat sini ni. Saya pernah guna kat sini. Saya pernah guna Jamboard. Okay. Boleh.
Guna satu hal Cikgu Bashirah. Okey. Tak ada lah kan. So ada ni lebih daripada 2 hala lah. So kita minta lah. Dan sebenarnya cikgu boleh buat macam kat papan katakan dekat kita punya secara fizikal dia cikgu-cikgu boleh buat papan putih kita ada mungkin bahan BBM kita kan, bahan BBM kita. So boleh masukkan macam nota ke, gambar, image, sebab semua image ni dia boleh copy and paste sebenarnya. Kalau image ni kita boleh copy ataupun cikgu boleh search daripada internet. Contohnya saya nak masuk gambar burung atau contohnya saya katakan bird lah kan. Bird. So kita nak, so dia translate ke apa lah, apa sajalah kan. So dia boleh masuk ke sini. Cikgu cuba buat ni. Ya. Syirah. Ya. Apa kan awal-awal lagi Jamboard ni. Jadi maksudnya kita kepilkan dalam GC ni. Boleh tak? Kita guna boleh. Jamboard. Boleh. Kita boleh kepilkan. Boleh. Dia ni tu dia kata kita copy kat sini je. Copy yang ni, ketika kita dah siap punya interaksi dengan pelajar, kita copy ni, Jamboard ni, saya buatlah dengan aktiviti gambar. Saya copy ni dan add link lagi di sini saya buat. Mungkin cikgu lah ni duk seronok menulis dalam ni kan. Jadi saya tunjuk, kita boleh copy semua ni, kita ambil link daripada atas ni je. Ambil link daripada atas ni, supaya nanti pelajar yang mungkin tak dapat masuk ke Jamboard kita pada hari tersebut, dia boleh ikut semula. Sebab kita tak tahu kan murid kita mungkin ada masalah talian, mungkin dia tak hadir, tak sihat. So kita boleh copy bahan ni, okay, kita boleh masukkan ke dalam ni. Okay, semua boleh masuk. Boleh ni macam-macam lah masukkan image. So image ni. Okay, so contohnya ni. Sabar. Okay dah? Saya baca dah masuk dah. Okay. Image tu mak. Dan boleh masuk ke ni macam ni, cikgu boleh pergi ke next. Dia masuk kat sini pula. Next, saya kata next whiteboard lah. Whiteboard ni kita tak nak simpan kita kan. Kita boleh tambah lagi kat sini kita punya bahan. Contohnya kita nak tulis apa-apa kat sini lah kan. Kita boleh tulis kat sini. So mungkin ada banyak lagi kita nak ataupun kita nak buat kepada pelajar kita. Doktor, saya ada soalan. Macam mana kalau macam Jamboard ni sangat interaktif lah dan menarik, cuma ada tak cara untuk kita control student waktu kita menggunakan Jamboard untuk explanation ke apa, untuk minta dia stop? Yang budak tak boleh nak menulis atau padam apa-apa. Mungkin takut pelatih kita mengajar tu dia sibuk menulis, dia padam kawan dia punya jawapan ke. Ada tak cara untuk kita control? Yang tu pernah timbul lah. Kecuali kita share ni, kita buat view. Tapi kalau kita view tu, semua orang boleh view kan. Orang tak boleh edit. Memang agak suka di situ. Yang tu memang susah sikit. Susah nak kontrol lah. Ini kita boleh pilih sekali sajalah sama ada untuk view atau untuk boleh edit. Tak boleh berubah lah. Sebab kita bagi link tu untuk orang yang boleh tadi dia boleh view saja ataupun untuk orang boleh edit. Okey, baik. Terima kasih. Doktor, saya ada soalan nak tanya. Tadi kan doktor dah cakap kalau macam student yang tak dapat nak masuk Google Meet kan, kita boleh copy apa yang kita ajar ni kan. And then kita boleh bagi dekat dia melalui WhatsApp atau apa-apa saja. Maksudnya kita kena record ke dulu apa yang kita ajar ni, ataupun memang kalau kita tak record Google Meet tu boleh share juga link tu atau macam mana? Kalau Google Meet individu ni dia tak boleh record kan? Ya, tak boleh record. Itulah maksudnya bahan tu kita boleh simpan. Kita tak boleh record tapi bahan tu boleh simpan. Kalau kita nak record tu kita kena ada satu device lagi lah untuk record kita kat sini kan. Maksudnya kita ada telefon ataupun record apa yang kita cakap sekarang kan. Atau cikgu nak macam saya cakap tadi, kalau bahan ni cikgu nak simpan untuk pelajar yang tak dapat ikut kelas kita ni, kita hanya copy yang ni, Jamboard ni. Okay. Copy and then kita back to the classroom kita. Tadi classroom.
Kita buatlah satu katakan kerja rumah tadi. Kita masukkan kerja rumah. Kerja rumah. Yang ni kita kena create lah. Kita create material lah. Kita create material. And then kita add link saja. Link. Kita paste. Okay, ni semua ada. Kan? So, kita kata activity Jamboard lah. Budak kita takkan ketinggalan. Budak yang ada, mungkin dia tengok masa-masa dia free lah kan. So kita post. Okay, tadi saya tak setkan dia duduk kat atas. Kalau kita tak setkan topik dia duduk kat atas, so kita boleh edit balik. And then kita ambil apa tadi? Kerja rumah. Contohlah kita ambil kerja rumah lah kan. Ataupun aktiviti yang lain. Okay. Kita masuk kehadiran lah. Itu yang aktiviti Jamboard. Ada apa-apa tak soalan tentang Jamboard ni? Cikgu sebenarnya cikgu boleh buat siap-siap dengan Jamboard ni. Sebab kalau cikgu buka di Google Drive ni, kita nak siap-siap kita punya papan putih dah ada dah. Cikgu boleh apa? Buat di sini ada titik 3.3 ni, dia ada bawah sikit dari Jamboard. Cikgu boleh buat siap-siap ni. Buat siap-siap Jamboard ni, katakan kita dah ada papan putih semua. Ni yang kita buat tadi kan. Ni yang kita buat tadi. Ni yang saya buat tadi di saya punya email, bukan email individu. Katakan cikgu ada satu Jamboard, kita buat tajuk kita senang lah. Katakan Mathematics Maths. Okay. Kita dah buat siap-siap kita punya sticky note ni lah, Mathematics. Macam papan putih kita dah siap-siap dah. So kita dah bersedia masa tu kan. So bila kita masuk ke Jamboard ni, sebab Google Meet Google Meet saya kena buka Google Meet ni sebab saya dah buka Google Meet yang saya kena buka Jamboard di email yang saya buat Google Meet. Ni sebab saya buka di Google Meet. Saya kena buka di Google Meet juga. Sebab dia takkan nampak di situ. So katakan saya buat di sinilah. Katakan Jamboard. Ni feature yang ada juga di individu dan ada juga di organisasi. Di kelebihan ni. Contohnya sebab saya ni Jamboard yang saya dah buat banyak kepada kelas saya. Maths katakan saya buat, saya tambah satu. Okay, kita nak buat siap-siap kita punya whiteboard kita kan. Nak bersedia lah. Kita buat ni, katakan saya buat ni Maths. Okay, kita tekan OK. Kita buat tajuk sikit lah nak bagi nampak. Matematik, kita buat dah cantik-cantik, kita kena siap-siap kita punya whiteboard kita. And then kita pergi ke yang Jamboard ni. And then kita search tadi Maths. Tak ada, saya tak refresh balik. Saya refresh balik Cikgu, tadi cikgu ada bubuh S kat belakang. Ada S Cik. S. Okay. Tadi saya tak refresh kot. Tak ada. Patutnya dia ada di sini. Ataupun saya kena refresh balik. Saya tutup dulu. Oh tak ada Maths ni je. Okay. Kita buka semula Jamboard baru Sebab dia duduk tengah buka yang tu, jadi tak boleh buka yang baru lah. So saya kena tutup dulu yang ni.
Awak sengak ni. Oh, sorry. Saya lupa on kan. Saya lupakan on. Ya Allah Akbar. Saya dengar semua. Semua duk yang ingatkan lain rosak. Okey. Tadi nampak kot yang Jamboard tu okey kot. Ada soalan tak? Cikgu, kalau nak tak mau chat audio boleh cakap kat chat ni, saya boleh nampak kat chat. Okey. Okey, saya rasa itu saja tentang Jamboard. Kita masuk kepada kehadiran tadi, tanya kehadiran. Okey, kehadiran tu dia ada dua pilihan. Satu, macam saya cakap, kalau cikgu-cikgu ada buku register, cikgu nak tengok kehadiran tu dimasukkan, maksudnya pelajar tu hadir dalam kelas tu secara dalam talian. So cikgu boleh buat, ni saya buat yang lain lah. Cikgu boleh masuk dalam kuis ni, saya tutup dulu lah. Saya tak susun, saya faham dulu tadi dah okay. Kita boleh buat ni satu cara lah. Dia ada tengok situasi lah, tengok situasi. Okay, question kita masukkan kehadiran 11 Julai. Okay. Kita buat multiple choice ni lebih cepat lah. Masukkan, tandakan kehadiran. Okay, kita set kat option ni hadir, tak hadir. Contohnya hadir, tak hadir. Lepas tu mungkin ada pilihan lain lah kalau ada pilihan lah. So kita boleh masukkan dalam kehadiran. Dan kita boleh set kan kelas, ya. Ada soalan. So kita boleh masukkan kat sini, dia boleh tanda hadir tak hadir dia. So cikgu-cikgu try tengok So ask. So cikgu boleh tanda. So dia boleh tengok kat sini je. Kita boleh tengok sini berapa orang hadir tak hadir. Ni satu cara. Ni satu cara saya tunjuk. Dia berdasarkan situasi kelas tu. Mungkin sekolah tu, sorry. Kalau sekolah tu memang dah ada buku register, so dia perlu tanda di satu dokumen lain kan. Saya rasa penggunaan ni lebih praktikal lah. Okay. Tandakan kan. Mungkin cikgu boleh try kat sini. Tolong masuk sebagai student lah tanda kan. So boleh tengok kat sini. So tengok siapa yang hadir ni. Kita boleh tengok siapa yang hadir kat sini. Dia nama Yusma hadir. Okay. Dia tik dekat buku register, dia tanda nama Yusma hadir. Contoh. Boleh isi tak hadir tak seorang? Boleh isi tak hadir kat sini seorang? So kita nampak lah tak hadir berapa, hadir berapa ni turn in. So kita boleh tengok kehadiran tu dua orang ni. Siapa? Bashirah dan Cikgu Bashirah dan Megat. So yang tu kalau kita ada perlukan dokumen lain yang kita perlu tanda, tu satulah. Macam kami di IPG, kami kena sediakan satu helaian kertas. Kalau buat helaian kertas, dia ada cara lain. Nak tanya Cikgu Bashirah, mungkin boleh terang sikit, mungkin ada buku register ke macam mana? Untuk kehadiran murid dan ni. Cikgu Bashirah boleh bagi respon? Kalau sekarang ni memang guru kelas ambil sendirilah untuk kehadiran setiap kelas PDPR. Okey, maksudnya dia tak ada buku yang memang buku register lah. Kalau kat sekolah tu tak ada lah. Untuk PDPR tak ada. Okey. So kalau macam tu saya cadangkan kita buat satu sheet. Kita buat Google Sheet ni. Kita buat satu sheet, kita pergi dekat kehadiran tadi, kita create, kita masukkan assignment pun boleh, material pun boleh. Tapi saya masuk assignment, saya terang pasal saya masuk assignment, katakan kehadiran. Kehadiran cukup. Kehadiran. Sebenarnya ada tiga cara lah. Yang ni saya buat dalam bentuk kotak lah, dalam bentuk kotak. Saya create, saya buat sheet.
Save form bukan dalam bentuk Excel kan. Dia Google Sheet ni dia macam sama dengan Google Sheet lah. So mungkin kita ada nama pelajar tu siap-siap. Okay. 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 So mungkin kat sini kita boleh buat kehadiran PDPR. Ini contohlah saya bagi ni. Ada satu lagi cara buat guna Google Form lah. Kehadiran PDPR untuk session tu. PDPR. So mungkin kita ada sini bilangan. Dia macam cikgu boleh buat macam nama pelajar, nama murid kita. Mungkin PDPR dia langsung pada tarikh katakan bermula hari ni 11 bulan 7. 12 bulan 7. Dan saya buat, apa yang saya buat, saya minta pelajar tanda sendiri sebab kita nak tahu siapa yang tanda. Kita boleh tahu siapa yang tanda kat sini. Kita boleh tahu siapa yang tanda. Okay, kita boleh bilangan 2, 3 dan sebagainya ni cikgu kena buat lah. Buat satu template lah. Mungkin panitia atau guru kelas dia buat siap-siap lah nama murid tu. Kita buat siap-siap dan dia kena tanda kehadiran ni sendiri. Dia boleh dua option. Dia boleh tandakan dengan tanda ni ataupun dia boleh sign kehadiran ni menggunakan drawing. So mungkin dia tanda kat sini lah. Pakai drawing. Boleh ambil sikit. Kita ambil scribble kat dekat dia pakai scribble. And then ni tanda saya lah. Saya buat sini. Initial je lah kan. Save and close. So dia ada dalam ni lah. Kita kena adjust kat sini. Kena adjust kat sini supaya dia masuk dalam kita punya ni. Kalau pelajar, kita kena set kotak tu lah kat kepala pelajar kita. Yang ni satu cara lah. Tapi kalau saya rasa kalau skor rendah macam susah kita nak nak kontrol. Kalau cikgu nak suruh mereka tanda macam ni pun boleh juga sebab kita boleh identiti penulis yang tanda ni kita boleh kenal pasti. Okay, saya akan tunjuk kat sini. Student can edit. Okay, cikgu boleh masuk. Okay, kehadiran ni. Cikgu cuba masuk kehadiran ni, contohnya kehadiran ni. So, cikgu boleh suruh dia buat tanda backslash ni sendiri, katakan Hashiro, katakan Aminah, cikgu Bashiro tadi, Bashiro. Saya cuba masuk, saya boleh tahu siapa yang tanda ni. Kalau tak buat tanda tangan pun tak ada masalah. Sebab saya rasa kalau buat tanda tangan ni kadang-kadang kalau pelajar besar tak ada masalah. Kalau pelajar yang sekolah rendah ni nanti dia merapu je kan. So kalau kita minta dia tanda macam ni, okay, mungkin minta Cikgu Bashirah tanda. Okay, saya boleh tahu nama Cikgu Bashirah akan keluar kat sini. So pelajar kita tak boleh tipu dia pergi tanda kawan dia punya. Sebab tu saya kata bubuh nama pelajar siap-siap mana dalam senarai ni. So cikgu boleh tandakan dan seterusnya. So senang, dia nampak organize sikit lah kehadiran tu. Ini satu cara lah, satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita ambil kehadiran. Satu lagi cara guna Google Form lah. Google Form tu macam tadi kita buat quiz tadi lah. Okay. Okay, ada apa-apa soalan tak? Cikgu boleh tengok apa perbezaan bila saya buat student can edit dengan student can make a copy. Bila student can edit ni saya set sebagai student can edit, berarti semua akan menggunakan satu sheet yang sama untuk mengubah. Kalau make a copy, macam kita nak bagi soalan atau kata kosong, semua akan dapat line kosong. Layan yang ada soalan tapi jawapan yang berbeza. Okay, so saya boleh tengok kat sini. Ni nak tanda ikut tandanya pun boleh. Okay, ada apa-apa soalan? Cikgu Bashirah ke kalau nak tanya apa-apa soalan untuk penambahbaikan
dalam PDPR ni, aplikasi GC dan GMIT tadi lah. Ni contoh lah yang saya bagi, dan yang ni boleh, saya rasa yang ni cikgu buat macam Excel lah. Cikgu boleh tanda, boleh buat blok border dan sebagainya lah, bagi cantik kemas lah kita punya kehadiran PDPR ni. Dan boleh di-download. Maksudnya kalau Cikgu Bashirah sebagai guru besar nak, ni kita boleh download saja, download dalam bentuk Excel. Personal Excel. Kalau nak bukti secara hard copy lah. Kalau tak ada, bagi je screen ni, ambil yang ni, bagi terus kat Cikgu Bashirah terus. Atau PK kita copy kat sini link ni, copy kat mana-mana, bagi kat WhatsApp ke apa, nak tengok kajian hari ni. Buka, bagi kat sini. Tu yang saya kata kemudahan Google ni, dia memang copy link saja. So kalau ambil yang ni, link ni, copy ni, contohnya sekarang ni, saya boleh bagi kat Cikgu Bashirah. Saya tengok dalam WhatsApp, saya bagi kat WhatsApp dalam Google Meet lah. Contohnya saya ada dalam Google Meet. Saya copy je dalam Google Meet. Semua orang boleh buka. Boleh buka. Student cat. Siapa yang ada ni boleh buka lah. Boleh buka tak? Sheet tu. Sebab saya dah share sebenarnya. Tak saya tengok saya share tak. Kita tengok dia sama ada dia share tak. So kita kena check kat sini sama ada kita share dalam change to anyone to the link. Sebab tapi tadi sebab saya, and then kalau kita nak dia view saja, kita make sure dia view. Kalau kita nak edit, kita make sure dia edit. Kalau mungkin kat Cikgu Bashirah kita bagi dia edit. Kalau kita bagi kat Cikgu Len, kita tak perlulah bagi dia sebagai editor, mungkin sebagai viewer saja. Okay. Ni contoh lah. Ni contoh kehadiran kalau kita nak buat dalam bentuk sheets dia lah. Kalau cikgu nak buat dalam bentuk Google Form pun tak ada masalah. Tapi Google Form tu dia akan keluar dalam bentuk orang kata senarai yang panjang lah. Kat sini dia ikut by date, dia ikut data tu, dia akan first come first serve. Maksudnya tarikh, nama dia kena isi nama, lepas tu masa. So esok dia turun kat bawah pula. Jadi direct ke bawah lah, sampai ke bawah. Kalau kita buat macam ni, dia nampak lebih cantik lah. Kita just minta pelajar tick tanda sendiri. Bukan kita tak bagi, kalau kita tick boleh juga. Tapi kita nak make sure pelajar tu kadang kita panggil, kita nampak dia dekat Google Meet. Tapi dia tak ada pun sebenarnya kan. So kita minta dia tanda sendiri. Supaya dia memang berada dalam Google Meet dan Google Classroom kita. Okay. So ada apa-apa persoalan? Tu nak tanya? Cikgu Bashirah ke? Besar? Ada apa-apa soalan? Saya stop sharing. Ada cikgu-cikgu yang nak tanya ke? Okay, ada persoalan? Cuba cakap kau ni tak banyak soalan nak tanya. Ramai yang lain terputih doktor. Ada betul Okey, Macam tinggal lepas. Dia pun keluar masuk. Okey, sini pun dia gelap juga. Saya tengok ke KJ saya ada lagi. Cik Maraji pun ada lagi. Okey, ada, kalau tak ada apa-apa soalan mungkin Cik Raji ni saya perkenalkan tadi tak tempat saya termasuk Cik Ahmad Raji, Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan bidang kepakaran tu macam saya cakap lah, kalau cikgu-cikgu berminat nak hasilkan video ataupun sebagainya boleh bersama dengan Cik Raji lah. Boleh jemput Cik Raji lah. Mungkin saya pun boleh bantu segi kat belakang lah.
Untuk sekarang ni kita sebagai seorang guru tu kena terlibat semualah dalam all orang kata semua yang melibatkan TMK sebab kita PDP dalam talian. So ada banyak lagi sebenarnya kalau kita nak share dalam PDPR ni, selain daripada buat video, sistem pembelajaran yang berkesan, kita harap pelajar murid kita yang bagi saya mendapat akses yang sama. Sama ada macam sekarang lah timbul, ada yang dapat, ada yang tak dapat kan. So kalau kita buat dalam Google Classroom, dia memudahkan pelajar yang ada masalah talian ataupun tak sihat. So kalau bersemuka yang sebenarnya mungkin murid tu tak dapat nak masuk sebab dia demam. Tapi bila kita buat macam ni, kita simpan semua bahan, nota, macam aktiviti kita boleh masuk dalam ni secara kekal dan boleh dirujuk semula oleh murid tersebut. Kalau tak ada apa, itu saja daripada saya. Tapi